Salam sejahtera. Tahukah anda soalan tentang kritikan sosial pengarang mungkin akan ditanya dalam kajian novel? Apakah yang dimaksudkan dengan kritikan sosial? Kita akan mengupasnya sekejap lagi. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita tentang aspek kajian novel. Seperti yang anda semua sedia maklum, soalan tentang kajian novel akan dikemukakan di bahagian akhir kertas 2, iaitu soalan 4 Bahasa Melayu SPM dan sebanyak 15 markah diperuntukkan. Terdapat dua soalan yang wajib dijawab, iaitu soalan 4A yang berbentuk kemahiran berfikir atau soalan berdasarkan aspek sastra tulen dan soalan 4B berbentuk aspek sastra tulen. Selain itu, soalan perbandingan berdasarkan dua buah novel juga boleh dikemukakan. Mari kita lihat contoh soalannya. Sampel soalan SPM, kajian novel. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya. Bandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang telah anda kaji. Untuk menjawab dengan cemerlang, baca dan fahami sepenuhnya pelbagai aspek novel yang dikaji. Antara aspek yang akan diuji ialah biodata pengarang, sinopsis, tema dan persoalan, plot penceritaan dan teknik plot, watak dan perwatakan, gaya bahasa, latar, nilai dan pengajaran. Hari ini kita akan mengkaji novel Kabus di Perbukitan. Mari kita kupas lebih lanjut. Novel Kabus di Perbukitan mengisahkan tentang Rahayu dan Faridah, anak kembar kepada pasangan Mejer Besara, Kamarudin dan Salma. Mereka telah dibesarkan secara berasingan apabila ibu dan bapa mereka bercerai. Faridah dibesarkan oleh Salma dan Rahayu tinggal bersama-sama bapa dan ibu tirinya Hamidah. Novel ini bertemakan jati diri orang Melayu, diserlahkan melalui watak utama Faridah yang merantau ke New Zealand selama 25 tahun. Namun, jati diri bangsa dan kekuatan pegangan agama menjadikannya seorang wanita Melayu yang berupaya menghadapi cubaan hidup dengan tenang tanpa menghakis nilai wanita Melayu dan penganut agama yang setia. Sebelum kita mengupas lebih lanjut novel ini, mari kita lihat beberapa persoalan yang cuba dipaparkan dalam karya Muhammad Khalid Hamzah ini. Antara persoalan yang dipaparkan dalam novel Kabus di Perbukitan ialah persoalan ikatan kekeluargaan yang erat. Faridah dan Rahayu yang merupakan pasangan kembar tetapi dibesarkan secara berasingan oleh ibu bapa mereka. Hal ini demikian kerana Rahayu dijaga oleh ayah dan ibu tirinya, manakala Faridah dibela oleh ibunya sendiri. Namun demikian, Rahayu sentiasa merindui kakaknya Faridah. Persoalan perpisahan ibu bapa menyebabkan anak-anak menjadi mangsa. Kamarudin meninggalkan Salma tetapi membawa bersama-samanya Rahayu ke Indonesia menyebabkan pasangan kembar tersebut terpisah dan merindui satu sama lain. Persoalan kecintaan terhadap alam sekitar. Azrul aktif dalam program-program pemeliharaan alam sekitar. Persoalan kasih sayang dalam keluarga. Kasih sayang ibu dengan anaknya iaitu kasih sayang Salma terhadap anaknya Rahayu yang telah meninggal dunia. Akibat terlalu rindu, ibu ini menderita sehingga menemui ajalnya. Kasih sayang antara isteri dan suami pula tergambar melalui tindakan Melina yang berusaha dengan pelbagai cara mencari suaminya Benny yang tidak pulang ke rumah. Persoalan sikap berdikari golongan siswaza. Golongan ini tidak seharusnya menunggu tawaran kerja yang diberikan oleh pihak kerajaan atau swasta. Sebagai contoh, Azrul bertekad untuk menjadi penternak kambing dan hasilnya itu dipersetujui oleh bapanya. Plot novel Kabus di Perbukitan bersifat kronologi, disusun mengikut urutan, iaitu waktu atau peristiwa yang berlaku dahulu akan didahulukan manakala yang berlaku kemudian akan dikemudiankan. Plot novel ini banyak disisipkan dengan unsur imbas kembali namun masih mudah untuk difahami. Mari kita lihat binaan plot novel Kabus di Perbukitan. Pertama sekali, plot pada peringkat permulaan. Pengarang memperkenalkan watak Rahayu menunaikan solat subuh dan Rahayu berasa lain atau sakit pada lehernya. Pada bahagian ini diperkenalkan juga Rahayu dan Azrul sebagai penuntut Fakulti Ekologi Manusia UPM.
Plot pada peringkat perkembangan. Pada peringkat ini, Rahayu dan Azrul sedang mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Semasa di perpustakaan, tiba-tiba Rahayu pingsan dan dia dikejarkan ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada masa yang sama, Faridah, kembarnya, juga telah ditimpa kemalangan bersama dengan kanak-kanak istimewa Iqbal dalam perjalanan ke Pekan Raup. Faridah hilang dari tempat kemalangan. Selepas 2 minggu, Faridah ditemui di perkampungan orang asli di Pahang yang diketuai oleh Tok Batin Senik dalam keadaan koma. Akhirnya Rahayu meninggal dunia di sisi Faridah di hospital yang sama mereka ditempatkan. Azrul pula berjaya menamatkan pengajiannya dan berhasrat menjadi penternak kambing. Faridah berkahwin dengan Ghazali. Ibunya meninggal dunia dan diikuti dengan kematian Ghazali dalam kemalangan jalan raya. Selepas itu, Faridah bersetuju ke New Zealand untuk mengikuti suatu kursus dan menetap di sana. Dia berkahwin dengan seorang pemuda New Zealand yang bernama Samuel Kirby Johnson atau Soleh Johnson yang dikurniakan sepasang anak kembar, Anne dan Melina. Zain berkenalan dengan Anne semasa Anne menghadapi masalah keretanya yang rosak, manakala Melina berkahwin dengan Jabar Al-Anbiya atau dikenali sebagai Benny dan berpindah ke Malaysia serta menetap di Terengganu. Benny sibuk dengan urusan perniagaannya bersama-sama dua orang kawannya, Muhammad Attar dan Mahmud, membuatkan Melina yang sedang mengandung rasa sunyi. Anne memperkenalkan Zain kepada ibunya Faridah. Dalam masa yang sama, Muhammad Attar, Mahmud dan Benny cuba mempengaruhi Ustaz Hassan Shukri agar menyertai perjuangan mereka. Konflik cerita. Konflik pertama dalam novel ini berlaku apabila Major Bersara Kamaruddin curang kepada isterinya Salma dan berkahwin dengan Hamidah. Faridah dan Rahayu dipisahkan apabila Kamaruddin dan isteri keduanya berpindah ke Pontianak, Indonesia. Konflik kedua ialah apabila Faridah putus tunang dengan Azman. Kemudian Rahayu pingsan di perpustakaan dan disahkan menghidap barah paru-paru. Faridah dan Iqbal terlibat dalam kemalangan dan mereka hilang selama 2 minggu. Melina pula berkonflik dengan dirinya kerana sering ditinggalkan oleh Benny yang sibuk dengan urusannya. Klimaks cerita. Peringkat kemuncak pada novel ini dapat dilihat apabila Faridah, Soleh dan Anne pulang bercuti di Malaysia untuk melawat Melina dan membincangkan perkahwinan Zain dan Anne. Muhammad Attar kemudian ditangkap oleh pihak Interpol dan Melina membuat laporan ke Balai Polis kerana suaminya tidak pulang ke rumah. Anne dan Zain akhirnya berkahwin dalam majlis yang berlangsung dengan meriah. Soleh dan Melina ke Dubai berjumpa Benny dan Melina bersetuju menetap di Dubai. Perleraian cerita. Antara peristiwa penting dalam plot perleraian ialah Anne dan Zain menetap di New Zealand untuk menerajui syarikat penternakan keluarga Johnson. Azrul dan Soleh pula menjalankan perniagaan cottage di Cameron Highlands. Faridah dan Soleh akhirnya mengambil keputusan menetap di Malaysia. Setiap karya sastera seperti novel pasti mempunyai watak utama dan sampingan. Mari kita lihat watak dan perwatakan yang terkandung dalam novel Kabus di Perbukitan. Watak utama ialah Faridah, berusia 50 tahun, wanita Melayu yang dibesarkan di kampung. Anak kepada pasangan Salmah dan Kamaruddin, pasangan kembar kepada Rahayu. Sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Isteri kepada Ghazali dan Soleh Johnson. Berasal dari Sungai Besar Selangor dan bermastautin di Rosewood, New Zealand. Ibu kepada dua anak kembar iaitu Melina dan Anne. Antara perwatakan Faridah ialah seorang yang tabah. Dia tabah menghadapi dugaan hidup iaitu kematian adik kembar kesayangannya, Rahayu, akibat bara paru-paru. Selepas itu, dia juga kehilangan ibu kesayangannya dan suaminya yang tercinta, Ghazali. Seorang yang sangat prihatin, dia menganggap menjalankan khidmat kepada kanak-kanak istimewa sebagai satu ibadah. Seorang yang beriman, dia bersolat tahajud selepas mengalami mimpi Ayu dan ibunya. Dia yakin akan berasa tenang selepas menunaikan solat sunat tahajud. Seorang yang mementingkan ilmu pengetahuan, dia sanggup menggadaikan tanahnya untuk perbelanjaannya semasa berkursus di New Zealand. Seorang yang penyayang, dia sentiasa berusaha memenuhi permintaan anak-anaknya, terutamanya melibatkan penyediaan makanan untuk anak-anaknya Anne dan Melina. Seorang yang mempunyai jati diri yang tinggi. Walaupun hidupnya senang dan sudah 25 tahun di New Zealand, Faridah sanggup pulang semula ke Malaysia kerana terlalu rindu akan kampung halamannya.
Dia juga berjanji akan mengekalkan kerakyatannya sebagai rakyat Malaysia sampai bila-bila. Mari kita lihat pula perwatakan watak sampingan. Watak sampingan yang pertama ialah Rahayu. Merupakan adik kembar kepada Faridah. Mengidap penyakit lelah dan dalam kalangan adik-beradiknya, dia dianggap lembik. Pesakit kanser. Dia dikesan mengidap barah paru-paru selepas pingsan di perpustakaan. Rahayu digambarkan sebagai seorang yang suka membaca. Dia dilihat sering menghabiskan masa di kedai buku dan digelar ulat buku oleh Azrul. Seorang yang rajin. Contohnya dia rajin memasak dan membantu ibunya di dapur sekiranya tiada kuliah. Seorang yang penyayang. Contohnya, disebabkan dia tinggal bersama-sama ayah dan ibu tiri, hatinya amat rindu untuk bertemu dengan ibu kandungnya Salma. Watak sampingan yang kedua ialah Azrul. Azrul merupakan seorang graduan UPM dan bekas teman lelaki Rahayu. Dia seorang mahasiswa yang mencintai alam sekitar. Hal ini dapat dilihat apabila Azrul dan rakan-rakannya telah menaja penubuhan Persatuan Pencinta Alam dan Hutan yang kerap memberi pendedahan kepada murid tentang alam sekitar. Antara perwatakan yang dapat dilihat dalam watak Azrul ialah seorang yang penyayang. Semasa Rahayu masih hidup, Azrul amat menyayanginya dan sentiasa berada di sisi Rahayu ketika Rahayu sakit. Seorang yang berdikari. Setelah tamat pengajian di universiti, dia tidak berharap untuk makan gaji. Sebaliknya, dia mahu menjadi penternak kambing. Seorang yang gigih berusaha. Ini dibuktikan apabila dia berjaya menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang penternakan hasil usaha gigihnya itu. Seorang yang baik hati. Contohnya, Azrul telah menolong Anne ketika kereta Anne rosak. Seorang yang berhemah. Dia telah menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap Puan Faridah dan Encik Soleh ketika bertandang ke rumah mereka. Akhirnya dipaparkan Azrul memperoleh gelaran Datuk. Watak sampingan yang ketiga ialah Kamaruddin. Kamaruddin ialah bapa kepada Rahayu dan Faridah. Dia digambarkan sebagai lelaki yang kacak. Pada usia 21 tahun, dia telah berkahwin lain. Semasa ditugaskan ke Pontianak Indonesia, dia sanggup memisahkan dan membawa salah seorang anak kembarnya, Rahayu, daripada ibunya. Dia berpangkat Major ketika bersara daripada Angkatan Tentera. Antara perwatakan Kamaruddin ialah seorang yang berjimat cermat kerana dia menyimpan sejumlah wang untuk masa depan anak-anaknya. Semasa mudanya, dia suka berfoya-foya. Seorang bapa yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, dia tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Salmah isterinya. Seorang yang amanah. Ini kerana dilihat apabila kewujudan Faridah dirahsiakan daripada isteri keduanya, Hamidah. Seorang yang percaya kepada Bomoh. Dia sering membawa Rahayu berjumpa dengan Bomoh supaya Rahayu serasi dengan keluarga barunya dan tidak rindu dengan pasangan kembar dan ibunya. Akhirnya, kehilangan Faridah telah menginsafkan Kamaruddin tentang kesilapannya. Kamaruddin menunjukkan rasa tanggungjawabnya dengan berusaha mencari Faridah. Masihkah anda ingat tentang kritikan sosial yang disebut pada awal rancangan tadi? Bagi soalan tentang kritikan sosial penulis, anda hanya perlu mengetengahkan sikap masyarakat yang negatif sahaja. Mari kita lihat beberapa kritikan sosial penulis terhadap masyarakat yang digambarkan dalam novel ini. Novel Kabus di Perbukitan mengetengahkan kritikan pengarang terhadap sikap masyarakat. Antaranya ialah masyarakat yang mengalami perpecahan rumah tangga. Contohnya, Rahayu dan Faridah merupakan saudara kembar yang terpisah akibat penceraian ibu bapa mereka iaitu Kamaruddin dan Salma. Selain itu, pengarang juga mengkritik sikap masyarakat yang ekstrim dalam memperjuangkan agama dan sanggup bertindak di luar batasan. Keadaan ini dapat kita lihat melalui watak Muhammad Attar yang menunjukkan sikap ekstrim dan cuba mempengaruhi Benny agar berjihad bersama-samanya. Dan akhirnya dia ditangkap oleh pihak polis antarabangsa. Di samping itu juga sikap masyarakat yang kurang teguh dalam menghadapi tekanan hidup. Keadaan ini terselah menerusi watak Faridah yang tinggal di New Zealand setelah berhijrah ke negara tersebut selama 25 tahun. Faridah berhijrah kerana menganggap nasib dan hidupnya akan lebih baik setelah berhadapan dengan pelbagai dugaan di tanah airnya sendiri. Ibunya meninggal dunia, manakala suaminya Ghazali pula meninggal dunia juga akibat kemalangan jalan raya. Dia hampir gila dengan tekanan hidup akibat kehilangan insan yang tersayang dalam hidupnya. Sekarang kita lihat pelbagai latar dalam kisah Kabus di Perbukitan ini. Pertama, latar tempat.
Kafeteria di UPM iaitu tempat di mana Rahayu dan Azrul sedang bersarapan. Perpustakaan di UPM. Rahayu dan Azrul belajar dan mencari maklumat di perpustakaan. Di sini juga Rahayu pengsan. Rumah rehat Sri Berkat di Bukit Fraser. Faridah dan Masura membawa murid sindrom Down ramai 10 orang ke Bukit Fraser. Jalan ke Pekan Raub, iaitu tempat di mana Faridah yang terkejut dengan kehadiran Iqbal di dalam keretanya telah terlibat dalam kemalangan. Smoke House yang merupakan rumah Tuan Cecil Ranking yang wujud dalam halusinasi Faridah yang koma selepas terlibat dengan kemalangan jalan raya. Bukit Kutu. Meja bersara Kamarudin dan Buyung mencari Faridah dan Iqbal di dalam hutan sekitar Bukit Kutu. Perkampungan orang asli iaitu tempat meja bersara Kamarudin dan Buyung menemui Faridah dan Iqbal selepas 2 minggu hilang. Kedua, latar masa. 6 pagi. Rahayu terjaga dari tidur oleh deringan telefon bimbitnya. Dia teringat akan tugasan MP 3714 yang perlu dihantar pagi itu. 8 pagi, Rahayu tiba di perpustakaan untuk mengulang kaji pelajaran bersama-sama Azrul. Waktu pagi, Rahayu terjatuh dan pengsan di perpustakaan. Faridah terlibat dalam kemalangan. Malam, Pak Imam Sohut mengetuai kanak-kanak Karyah membaca Yasin, memohon kepada Allah supaya diberi petunjuk terhadap kehilangan Faridah di tempat kemalangan. 1980. Sepasang pelancong British hilang di Jalan Gap ketika berbasikal dari Kuala Kubu Baru ke Bukit Fraser. 1989, PKM meletakkan senjata di Hat Nyai. Ketiga, latar masyarakat. Latar masyarakat yang terdapat dalam novel Kabus di Perbukitan karya Muhammad Khalid adalah tentang masyarakat pelajar universiti yang mempunyai wawasan. Hal ini dapat dilihat melalui watak Azrul dan Rahayu yang merupakan pelajar universiti yang mempunyai hala tuju yang jelas dalam kehidupan mereka. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang mengalami perpecahan rumah tangga. Contohnya, Rahayu dan Faridah merupakan saudara kembar yang terpisah akibat penceraian ibu bapa mereka. Di samping itu, terdapat juga masyarakat yang keterlaluan dalam memperjuangkan agama dan sanggup bertindak di luar batasan. Contohnya, Muhammad Attar merupakan seorang yang keterlaluan dan cuba mempengaruhi Benny agar berjihad bersama-samanya. Seterusnya, mari kita lihat nilai dan pengajaran yang boleh kita dapati daripada kisah Kabus di Perbukitan. Ingat ya, dalam menjawab soalan berkaitan dengan pengajaran, gunakan nilai sebagai asas untuk menjawab. Jika nilai positif, mulakan ayat jawapan anda dengan kita hendaklah. Kita seharusnya. Jika nilai negatif, mulakan ayat jawapan anda dengan kita jangan. Kita tidak boleh. Diikuti dengan huraian tentang nilai. Mari kita lihat nilai-nilai dan pengajaran yang terkandung dalam novel ini. Nilai cinta akan tanah air. Sungguh pun sudah 25 tahun menetap di New Zealand, Faridah tetap memegang kerakyatan Malaysia kerana dia amat cinta akan tanah airnya. Nilai kasih sayang. Rahayu amat merindui kakaknya Faridah yang terpisah sejak mereka berusia 7 tahun kerana kasih sayangnya yang mendalam terhadap kakak kembarnya itu. Nilai ketabahan. Faridah tabah menghadapi dugaan yang bertimpa-timpa akibat kematian orang yang disayanginya iaitu adiknya, Rahayu, ibunya, Salmah dan suaminya Ghazali. Nilai kegigihan. Azrul gigih berusaha memajukan projek ternakan kambing dan tapak semayanya hingga berjaya. Pengajaran. Kita perlulah mempunyai jati diri yang teguh. Walaupun Faridah sudah 25 tahun tinggal di New Zealand, dia tetap mengingati dan menghargai tanah airnya Malaysia. Setiap orang perlu gigih berusaha untuk mencapai kemajuan. Salmah dan Azrul gigih memajukan projek ternakan kambing dan tapak semayanya hingga berjaya. Setiap ibu bapa perlu bertanggungjawab menjaga anak-anak mereka. Salmah sanggup bekerja di sawah bagi menampung kehidupan bersama-sama anak kembarnya Faridah dan Rahayu setelah Kamarudin meninggalkan mereka. Kita hendaklah mematuhi ajaran dan tuntutan agama. Soleh menunaikan sembahyang di masjid pada setiap hari dan selalu menderma kepada badan kebajikan. Kita perlu mengamalkan budaya bangsa kita. Faridah mengenakan baju kurung dan berselendang semenjak balik ke tanah air. Teruskan usaha anda. Selamat berjaya.